Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat sekalian yang dapat masuk. Terima kasih dan sudi mengikuti ringkas apa yang saya sampaikan. Jadi saya harap apa yang saya katakan ini sedikit banyak memberi sikit orang kata bimbingan kepada pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui apa yang dikatakan dalam bahasa orang putihnya appreciative coaching ataupun kita kata coaching penghargaan. Dengan arti kata kita mendengar pada kebaikan, kekuatan yang ada pada dia. Itu maksud ringkas. Jadi sebelum saya pergi pada tajuk itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara yang dapat masuk. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau boleh sila menyatakan di mana anda berada, tolong like dan share dan maklumkan sama ada apa yang saya cakap ni boleh dengar dengan jelas. Suara dengan jelas dan gambar, video pun dengan jelas. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi memberi sedikit feedback kepada saya. Walaupun saya berseorangan bercakap di sini, tetapi sekiranya saya mendapat sedikit maklumat menyatakan bahawa line clear, anda mendengar di mana, daripada Kuala Lumpur ke, daripada Selangor ke, daripada Brunei ke, daripada Sabah ke, ataupun dari Indonesia ataupun Singapura. Jadi alhamdulillah, dia kata saya tak berseorangan. Yang kedua, saya mengalu-alukan sekiranya tuan-tuan ingin bagi sikit some sharing pengalaman ataupun ada sedikit sebanyak soalan yang ingin bertanya, sila. Kita akan berinteraksi insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ini walaupun seringkah yang boleh, lebih kurang kalau boleh tu try not to exceed every 15 minit or 18 minit, tetapi kalau ada permintaan soal dan jawab insyaAllah saya akan sambungkan. Jadi sekarang ni dah waktu dah 11.30 tepat, jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan cakapan ringkas hari ini dapat memberi sedikit kebaikan dan sekiranya kalau tuan-tuan merasa benar ada kebaikan, sila share. Jadi sebelum ni saya dah cakap banyak coaching. Saya dah cakap macam-macam coaching, developmental coaching, ontological coaching dan bagaimana how to coach in the 21st century dan sebagainya. Dan semalam saya cakap tentang menggunakan 3A, iaitu apa dia panggil success formula. Iaitu A pertama dia panggil aptitude, yang mana kita kena tahu dulu, kita pergi belajar dulu, kita pergi kursus dulu sebelum kita nak jadi seseorang. Kalau kita jadi kursus, kita jadi trainer yang terbaik, kita tak boleh coach anda menjadi seorang trainer yang baik, melainkan anda telah dilatih menjadi seorang trainer. Begitu juga kalau anda ingin menjadi seorang coach yang terbaik, anda mesti dilatih dan disertifai menjadi coach. Baru kita boleh coach, itu kita good coach. Jadi belajar dulu, baru kita pergi ke coaching. Yang ketiga, dia melibatkan coaching ialah attitude atau kita katakan kepribadian, sifat. Yang melibatkan the drive. Itu boleh coach. Kalau attitude tak boleh. Kalau you kena pergi belajar dulu, baru boleh di coach. Dan yang ketiga, available resources. Yang ketiga, available resources. Untuk kata sumber-sumber yang ada. Sumber teknikal, sumber komputer, penggalangan dan sebagainya mencukupi. Tetapi sekiranya kedua-dua tadi dah pergi kursus yang mencukupi, alright, tetapi tinggi, tetapi kalau equipment anda pun bagus, tak menjaminkan kejayaan, sebab menentu kejayaan is the drive, is the attitude of the pekerja. Jadi A yang tengah-tengah tu mustahak, iaitu kita mesti ada satu attitude, satu sifat. Jadi kita melaksanakan apa yang kita amalkan. Itu yang dikatakan branding. Branding of the person is what he practices. Apa yang dia berlatih, apa yang guna pakai, dia menjadi satu orang kata second nature. Itu merupakan sifat dia. Sifat itu mencerminkan branding. Dia bukan saja kita kena buat branding yourself, how you carry yourself. Bagaimana kita membawa diri kita menjadi seorang trainer, coaches, consultant, terapi dan sebagainya. Itu secara ringkas. Dan hari ini saya nak akan pergi kepada yang kita katakan appreciative coaching.
Appreciative coaching ni, dia coach biasa juga, tetapi cara dia fokus, cara pendengaran dia, cara observation dia, cara peneliti dia, dia fokus kepada sesuatu kebolehan yang ada kepada klien itu, ataupun dia akan memahami atau inquiry atau ingin mengetahui kekuatan, kebolehan, talent ataupun talent ni keupayaan atau bakat-bakat yang ada di diri seseorang itu. Jadi fokus dia menuju kepada situ. Di samping itu juga dia boleh mendengar kita fokus pada bakat-bakat atau talent-talent yang ada pada dia dulu dan sekarang ni korang bergerak dan aktif, dan juga melihat bagaimana kejayaan dia dapat hatasi sekarang. Bagaimana dia dapat menjayakan sesuatu, iaitu melihat pada kejayaan. Dan yang ketiga tentulah kita nak mendengar apakah sesuatu yang ingin capai dan dia belum capai lagi. Maka di sinilah kalau tuan-tuan dan puan ingin mengetahui, sila mendengarlah benda ni. Izin saya 2-3 minit tuan-tuan dan puan, ni ada sikit permintaan yang mana saya akan cuba maklumkan dulu bagi saya sikit masa. Okey, insyaAllah. Sekarang saya sambung balik. Kalau tadi apa yang saya perkatakan iaitu dikatakan appreciative coaching ialah melihat sesuatu pada kekuatan yang ada pada seseorang tu, ataupun melihat apa yang kejayaan, melihat bakat-bakat yang telah pun ada pada dia. Tetapi itu dia pakaikan satu inquiry, dia panggil inquiry, appreciative inquiry, ataupun dia melihat sesuatu bakat yang tersembunyi pada seseorang. Yang kedua, dia mendengar pula kepada tiap-tiap perkataan yang disampaikan oleh klien itu. Apa yang diperkatakan oleh seseorang di depan kita ada makna yang tertentu, tuan-tuan dan puan. Sekiranya kita berhadapan dengan seorang pelanggan, seorang tetamu atau sebagainya, terletak pada niat yang kita nak hadapi. Kalau seorang coach, dia nak membantu seorang yang depan dia tu untuk berjaya, yang kita mencapai matlamat yang ingin dia capaikan. Jadi kita mendengar penyampaian ayat yang dihantar kepada kita tu untuk kita mendengar, dan kita memahami apa yang disampaikan kepada kita bukan saja dari sudut yang kita faham, tapi apa yang dimaksudkan dia, apa yang dimaksudkan orang yang berkata di depan kita itu. Maka nak dengar tu dah kena dilatih. Kalau tidak, kita masih mendengar apa yang kita faham, dan mungkin apa yang kita faham, apa yang dipahami oleh pelanggan di depan itu berbeza. Maka situ berlaku jurang. Dan kedua, bagaimana dia olah bahasa tu, proses penggunaan bahasa tu. Macam mana dia cipta bahasa menceritakan sesuatu. Dalam dia punya storytelling tadi tu, kita boleh dengar bahawa dia menceritakan sesuatu yang telah dia lalui, tetapi cara pengolahan bahasa tu mencerminkan gaya budaya yang dia sampaikan kepada kita. Dan kadang-kadang setengah orang gunakan kata metafor. Melayu kata dia menggunakan banyak perumpamaan. Jadi banyakkan jenis-jenis orang, maksudnya dia menggunakan sesuatu ayat ataupun guna satu perumpamaan yang memaksudkan sesuatu.
Bila dia menggunakan perumpamaan, tentu dia ada makna-makna tertentu yang mengikut kehendak kemampuan yang dia boleh memberi makna apa yang disebut. Sedangkan kita boleh memahaminya, tetapi kita masih lagi terbuka dan ingin mengetahui apa yang dimaksudkan oleh si pecakap di depan kita tadi. Dan seterusnya juga kita akan melihat secara langsung kalau dia bercerita sesuatu dalam bentuk orang kata realiti, kenyataan, dan kita cuba bawa dia sampai kepada kenyataan yang dia ingin capai, realiti yang dia nak. Kadang-kadang dia kata, encik saya dah berjaya, tetapi saya rasa macam mana gayanya kalau sekiranya saya dapat meningkatkan lagi perniagaan saya, atau bagaimana saya meningkat lagi produktiviti pekerjaan saya, ataupun bagaimana saya boleh capai dengan keadaan macam ni, meningkat lagi hubungan kait saya dengan Mr. A, bagaimana saya meningkatkan hubungan saya dengan bank dan juga dan lain-lain sebagainya. Di sinilah kemampuan kita untuk mendengar kepada kekuatan ataupun kita melihat pada sesuatu penghargaan yang Allah bagi kepada dia. Appreciative ni kita katakan penghargaan. Di sebaliknya yang ketiga, kita melihat kalau klien tu dia melihat terlalu sudut yang terlalu kecil, kita membawa dia melihat pada sudut yang lebih luas. Biar dia bercakap sesuatu daripada yang sempit kepada yang lebih luas. We are talking not only to a small picture, tetapi kepada bigger picture. Atau perkataan lagi kita kata bukan dia melihat pada tree, tetapi melihat pada forest. Berbeza tu tuan-tuan. Kalau seseorang cerita sesuatu melihat pada pokok tree, berbeza dengan dia cerita melihat pada the forest, hutan rimba lain. Jadi dengan demikian kita membantu dia melihat ada satu sudut pada satu sudut yang lebih luas. Bukankah itu betul? Bukankah itu satu orang kata kebaikan kepada dia? Tanpa kita mengejar, menegur dia, tanpa kita mengherdik dia, tanpa kita menghina dia, tidak. Kita melihat pada kekuatan dia. Maka di sinilah walaupun kita nak cuba balance kan. Mungkin dia melihat adalah satu sudut, kita mengelakkan dia kalau kemampuan dia boleh 365 sudut, tapi tidak. Kita sudah melihat sudut-sudut yang dia boleh mampu melihat daripada bidang-bidang sudut-sudut yang dia maksudkan. Itu yang ketiga. Itu kata appreciative coaching. Dan teknik kita boleh pakai semua ni, di mana teknik coaching mana saja boleh pakai, tapi kena dilatih. Kadang-kadang dia jadi macam kartun, tak real. Jadi dia kata apa ni cakap. Soalan yang tak tepat, yang tak kena pada masa dan ketika. Itu yang perlu ikuti, kena mengikuti khusus-khusus coaching yang tertentu. Nah, yang keempat, secara tak langsung kita gently movement, kita cara yang softly, cara perlahan-lahan dan elok kita cakap dengan dia, kita membantu dia melihat sesuatu yang lebih jelas. Jadi cara nak melihat yang lebih jelas, itulah terletak pada teknik kita bertanya selepas kita mendengar. Alright, saya dah bagi special talk dulu. Tuan-tuan tengok dalam video YouTube saya, iaitu Syakir Mustafa, Master Developmental Coach. Nanti saya masukkan link sini, tuan-tuan boleh ikuti talk-talk saya lain yang berkenaan di situ. Jadi saya tak langsung membantu anda boleh melihat dengan lebih jelas. Apabila kita melihat sesuatu, maka di situ kita boleh membina kekuatan untuk dia untuk melihat sesuatu menuju ke hadapan. Ini to the future. Alright, to the future. Alright. Nanti saya sikit maklumat tentang YouTube saya.
InsyaAllah saya akan sambung balik. Ini ada permintaan sikit. Dan ya, saya telah pun masukkan saya punya YouTube. Sekiranya kalau tuan-tuan ini melihat apa yang saya telah sampaikan terdahulu, jadi sila you boleh tengok YouTube itu terdapat lebih pada 194 jam talk ataupun 194 YouTube yang menyentuh tentang coaching dan sebagainya. Jadi saya menggalakkan pada sahabat-sahabat yang ada kesempatan masa, saya menyentuh benda-benda ni setengah pada pendetailan lebih mendalam telah saya sebut di dalam YouTube saya. Maka bila tuan-tuan pergi di YouTube saya tadi, tuan-tuan boleh memilih banyak tajuk yang relevan yang saya sebut sini, pencerahan yang lebih terperinci. Dan sambung straight-nya ialah macam mana kita nak menggalakkan klien kita apabila kita dapat mengeluarkan kekuatan yang berada di dia, supaya dia lebih ambil bertanggungjawab memikir bagaimana nak mengatasi sesuatu yang dia ingin capai. Jadi rupanya dalam bentuk appreciative coaching ni ataupun atau kita kata penghargaan, dia boleh melihat sesuatu setelah dibantu oleh seorang coach dengan cara teknik bertanya yang boleh membuka minda dia melihat sesuatu yang tersurat sebelum ni jadi yang tersirat sebelum ni jadi tersurat. Maka sinilah kekuatannya seorang coach yang guna teknik-teknik tertentu yang membantu supaya dia lebih berjaya. Jadi daripada percakapan saya selama 17 minit ini, saya telah menerangkan 4 ciri sekurang-kurang teknik macam mana nak gunakan appreciative coaching. Kita guna coaching penghargaan. Maksudnya kita mendengar pada kekuatan dia. Kita dengar pada kebolehan dia. Kita mendengar apa kejayaan dia. Daripada situ kita akan membuka lebih jelas supaya dia dapat melihat sesuatu dan berbeza dengan sesuatu yang dia cuba capai. Alright? Mungkin sekarang ni dia cuba menjayakan sesuatu dan dia belum capai. Tetapi mungkin dia terlupa, tak teringat ke bahawa kekuatan dulu masih ada kepada dia. Maka di sinilah yang tersirat tadi boleh dikeluarkan oleh seorang coach dengan pertanyaan terhadap sesuatu kejayaan telah dia lakukan. Dan yang kedua juga saya ada sebut bahawa sebab beberapa kali saya kata listening is the most powerful skill for seorang coach. Lain daripada penglihatan. Sekarang ni kita kata kita mendengar dengan mata. Itu boleh kita boleh buat. Mendengar dengan mata, observation. Itu pun kena dilatih. Dan kita mendengar dengan hati. Itu pun kena dilatih. Benda ni semua ada kaitan di dalam ni. Dia mengikut, dia kena dilatih oleh seorang coach yang bertauliah dalam bidang ni. Tuan-tuan pilihlah. Dan dengan yang sedemikian, maka dapat membantu kekuatan anda meningkatkan lagi. Kalau kita belajar dah, kita pun belajar lagi. Saya pun masih belajar lagi. Jadi kalau kita belajar sedemikian, maka kita selalu up to date dengan perkembangan semasa. Dan semalam saya sebut bagaimana organisasi sekarang ni nak capai sesuatu sampai bukan 10%, bukan 100%. Dia gandaan. Dia nak ganda. Bukan 10%, ganda. 10 kali ganda. 20 kali ganda. 100 kali ganda. Dan memang ada kami-kami yang berjaya. Kami-kami yang berjaya inilah dipanggil exponential organization. Jadi apa yang saya sampaikan tuan-tuan buat ni merupakan tambahan ilmu coaching. Secara rambangnya kalau anda tak mengikuti pun anda boleh dapat guna setakat anda yang mampu. Tetapi sebab tu kita melihat sesuatu yang positif. Ayam ni dia katakan we are looking at yang positif. So bukan saja kita sebut positif tapi bila kita cakap dia jadi negatif. Dan cara kita tanya soalan dia bukan jadi positif, dia jadi negatif. Alright, kadang-kadang walaupun seseorang tu bagi kat kita yang negatif, insyaAllah kita usah convertkan kepada positif. Dia ada cara ada. That's why kita moving from judge path, daripada jalan menghukum orang, pada jalan yang kata apa, learning path. Jalan yang menuju pada kejayaan iaitu jalan pembelajaran. Itu yang tulis Amerin Adam, tuan-tuan boleh buku lebih yang buku dia tulis mungkin 10 tahun yang lalu. Macam mana nak tanya? Rupanya the way you ask, we have the person to solve the solution. The way you ask reflect who you are. Right. Banyak orang tanya why saja. Memang why important. I have clarify what the big why is. The big why is the one first menggalakkan kita to take up certain thing. Sometimes the big why merupakan the strongest motivation yang menggalakkan seseorang
menjadi sesuatu, sama ada coach, lecturer, consultant, banker dan sebagainya, ataupun trainer. Maka the big why, bila dah selesai, baru dia buat coach. Kadang-kadang orang yang buat coach ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dah fikir betul-betul dua dah lah. Pasal sendiri dia rasa dia pun seorang coach dah. Tetapi dia rasa segan sampai ketika dia tekad dia buat coach. Bila dia buat coach tu, dia dah answer dia punya the big why. I need somebody to help me. How can achieve my goal? Itu seringkali yang saya buat. Maka daripada situlah jadi the how. Sekiranya dia kata, I want to be a good coach, dia berfikir saja, maka satu hari dia buat keputusan nak jumpa coach. Bila dia jumpa master coach, maka dia dah selesai the big why, maka di situlah soalan berikutnya, how. Bagaimana dia nak jaya? The how tu yang membawa dia jumpa seorang coach. Jadi ingat, seorang klien yang jumpa seorang coach tu, kalau coach yang dilatih, dia memang hormat kepada klien yang datang kepada dia. Sekadar setengah pada orang tu tak ada duit, dia bergadai, bergolok, bergadai orang kata untuk nak juga belanja duit, nak semua macam-macam kita buat menjaga lah, cara-cara nak dapat kerja. Jadi kita pertama sekali kena hormat. Sebab tu saya kata, sama kali kita mendengar, accept apa saja yang disampaikan kepada kita. Kedua, kita appreciate. Right? Ketiga, baru kita bertanya. Ask. Kita bertanya. Keempat, baru kita bawa dia kepada cari satu solution. Jadi kalau kita guna jalan tertentu dan dilatih oleh orang bertanya, menyebabkan anda mudah berbincang dan tak berlaku hiccup, tak berlaku orang kata macam kartun soalan tu. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Jadi yang dia ialah coach, klien tak ada apa-apa pun. Coach terlalu fikir banyak sebenarnya. Coach kena mendengar banyak. Sampai mendengar barulah dia berfikir. Jadi maka di sinilah saya dah sebutkan terdapat empat jenis kita faham logikal. Tetapi dia ada 4 pasal dalam pemikiran. 4 pasal tu, pertama logik, kedua memahami logik, ketiga reasoning of the logic, keempat wisdom. Tetapi di tengah sekarang ni, mula-mula sekali bukan kita mendengar, itu daripada noises. Daripada noises, gangguan yang cakap pertama tu, coach dia boleh membantu dia supaya menuju pada apa yang dimaksudkan dia. Dan antara dia reasoning tu nak pergi pada wisdom dia tu, dia ada satu lagi. Yang peringkat ni yang kena dilatih. Dan last sekali baru dia pergi kepada wisdom. Iaitu dia panggil, yang kita panggil guna selalu, nak menggunakan balik apa yang dia tak maksudkan dengan banyak bertanya. Soalan-soalan yang menggalak dia mendapat sesuatu kebaikan. Jadi kalau tuan-tuan tengok menggunakan positif, ini dikatakan positif. Appreciative coaching, dia melihat pada positif. Jadi positif ni, ini dalam bentuk praktikal yang saya bawa. Bukan sekadar saya memberi ceramah saja. Bahawa kita kena tengok praktikal, kita tengok positif. Tapi kita menyebut positif. Tetapi bila kita cakap, menjadi negatif. Jadi itulah tujuannya saya maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan hari ini. Apa yang saya cuba sampaikan dikatakan appreciative coaching. Saya dah cakap 24 minit. InsyaAllah saya ingat 30 minit saya akan berhenti. Sudah banyak sahabat-sahabat kita boleh berehat. Pada sahabat-sahabat yang datang ini, saya minta lah kalau boleh tolong share. If you feel that this talk is useful, tolong komen, like and share. Dan saya telah pun saya telah pun share kepada tuan-tuan dan perempuan di dalam saya punya Facebook ni. Jadi tuan-tuan boleh melihat, alright? Anda boleh juga boleh subscribe, komen and like YouTube resmi saya, iaitu Syakir Mustafa, Master Developmental Coach, dengan melawati inilah kontak yang saya bagi. Jadi tuan-tuan hanya press that one, they go straight to my YouTube. Jadi secara tak langsung tuan-tuan boleh mengikuti lain-lain tajuk yang telah saya cakap. Jadi secara tak langsung menyebab tuan-tuan boleh mengikuti tajuk-tajuk yang tuan-tuan terlepas yang saya cakap. Ada many-many relevant thing yang saya cakap. Dan sekiranya tuan-tuan dan pernah mengikuti apa yang sampai sebelum ni, sila. Saya harap macam semalam ada seorang dua juga bagi soalan dan sebagainya. Jadi sudi kiranya kalau ada soalan dan tolong maklum kalau tuan-tuan yang baru masuk, tolong menyatakan kepada saya sama ada line is clear ataupun tidak. Di mana anda berada, please share and like what I'm saying here. Jadi apa yang saya maksudkan positive appreciative coaching ni ialah melihat sesuatu yang disebut
Apa sesuatu disebut di dalam sebutan itu ada terselit jawapan yang tersirat. Jadi nak dilatih mendengar tu lah tuan-tuan, kena mengerti khusus. Mengerti khusus supaya kita memahami apa yang kita nak faham. Sekarang ni apa kita dengar apabila klien cakap dengan kita faham apa yang kita faham. Apa yang disampaikan kita faham, maka dari situ kita tanya dia soalan. Sedangkan apa yang disampaikan kita tu fahamannya berbeza dengan kita tanpa kita sedari. Sebab tu tuan-tuan kena dilatih. Kadang-kadang orang keluar coaching dia kata letih, dia tak apa coaching, tak rasa apa-apa, because there is no linkages, tidak ada sambungan antara coach dengan dia, tidak ada fully engaged, ada engagement tu tak ada. Jadi maka di sinilah letaknya kalau tuan-tuan telah dilatih dan terlatih dalam bidang ini. InsyaAllah saya dah buat coaching ni lebih daripada 20 tahun. InsyaAllah setakat yang saya mampu, saya share lah apa yang saya dalam bulan Ramadan yang berkat ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni memberi sikit kebaikan kepada sahabat-sahabat dengan tujuan positif. Tujuan kita ialah memberi kebaikan. Bukan nak buka aib orang, tidak. Kita nak sembang untuk kebaikan. Dengan cara tak langsung, apa yang disebut ni boleh meningkat sikit sebanyak. Apa yang saya maksud kepada tuan-tuan memberi sedikit makna. Jadi waktu coaching sekarang ni berbincang tentang makna. Hidup manusia mencari makna. Apabila anda mengubah makna, maka hidup anda berubah. Apabila anda dapat makna sesuatu benda itu berubah, maka anda berubah. Makna komputer dah berubah, bukan sekadar komputer yang kita belajar dulu. Makna dia pun dah berubah. So that's why I say men are searching for meaning. Right? Sebab tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh bacalah tu apa makna tuan-tuan dan puan-puan, kena belajar. Belajar, banyak ustaz-ustaz yang belajar, banyak. Jadi saya tak mau kupas ini bukan bidang saya, tapi insya-Allah saya boleh faham. Yang kedua, bila kita appreciative coaching, dia melihat daripada appreciative language juga. Iaitu dia melihat kekuatan penggunaan bahasa. Sama ada dia ni cerita benda ni okey ke, cara dia cerita terputus-putus ke, cara dia cerita tersangkut-sangkut dan sebagainya. Itu semua memberi makna kepada coach yang terlatih. Sebab tu dia melihat setiap sebutan yang lahir. Dia mendengar apa-apa yang disampaikan. Jadi sebab tu kita kena berwaspada dengan sesuatu yang kita katakan. Alright. Kalau kita melihat balik, apa yang disebut seorang itu tertakluk ke atas kemampuan dia, kebolehan yang cipta sekali. Sebab tu apabila dia mencerita sesuatu mengikut kaedah kemampuan kebolehan yang ada pada dia. Jadi appreciative language pula kita melihat, alhamdulillah, bagus pakcik, sekurang-kurang pakcik boleh cerita kepada saya. Itu merupakan satu penghargaan kepada dia. Maukah anda mengetahui benda ni semua? Kalau anda betul-betul mengetahui, insya-Allah. Register to my Shaker Facebook. Kita akan buat course. Saya akan jalan special coaching juga dalam bulan Ramadan ini, tetapi dalam bentuk dalam online. Jika tuan-tuan berminat, sila PM kepada saya punya Facebook. Right? Saya buat mungkin 4 jam. Right? Kalau yang 2 hari itu kita buat jadi macam 8 hari lah. 4 jam. Sebab bulan puasa kita banyak berehat. Sebenarnya bulan puasa ni bulan yang penuh dengan rahmat dan nikmat. Jadi pada kita yang puasa ni, syabas. Saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni sikit banyak memberi sedikit kebaikan. Jadi bila berhubung dengan perbuatan tadi, saya nak sebut sikit. Kadang-kadang seseorang tu mencerita kita terdapat 3 benda. Satu, dia cakap benda yang telah berlaku. Yang kedua, dia cerita keadaan dia ada sekarang di mana. Dalam yang sama. Yang ketiga, dia menceritakan sesuatu hubungan dia antara seseorang. Yang keempat, dia mencerita sesuatu apa yang dia perlukan sekarang. Yang kelima, dia boleh transform. Jadi pendengaran itu semua mesti dilatih. Kalau tidak sekadar kita menyampaikan. Sebab penyampaian ni senang tuan-tuan dan perempuan. Kita baca buku banyak-banyak, kita pergi sampai kat orang. Tidak ada masalah. Tetapi bila melaksanakan memerlu bimbingan jika dia praktikal. Sebab tu senang kata, to be a coach, you got to be trained by the coach. Jadi, kalau tuan-tuan dapat sesuatu, minat tidak masalah. Sebab jika seorang minat, sebab tu dia kata, the big why is important. Those who know the why, bangsa putih kata, those who knows the why can bear anyhow. Orang sesiapa tahu mengapa dia perlukan sesuatu, dia tak kira apa-apa, bagaimanapun dia pun, walau bagaimana cara sekalipun, dia akan usaha sampai jaya. Itu the strongest motivation. Sebab tu the big why diikuti dengan how. Dengan the how berapa kita buat.
Jadi bila kita bersembang seseorang, kita kena tahu apa yang dia ceritakan, what he's talking to us. Baru kita boleh patah balik pada the how. Dan why kita tak boleh patah badal-badal balik lah. Sebab why kita wujudkan sebelum kita call dengan dia, masa pertama sekali kita kena mendapatkan penjelasan apa matlamat yang ingin dia capai di dalam coaching session ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pada pukul 31 minit. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang mana sahabat-sahabat yang sudi datang, please share. Saya tahu banyak lagi kawan-kawan kita sekarang ni sedang bekerja, tak dapat mengikuti percakapan saya sekarang ni. Saya kasih syabas yang dapat ikuti semua, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Oh, saudara Azizan Rahman, yang ini dulu orang kuat ni tuan-tuan dan puan, dan seorang konsultan. Terima kasih. Konsultan Muhammad Yunus. Dan juga Dagang Muhammad Yunus. Oh, apa khabar Dagang? Lama tak jumpa. Ini Dagang memang kenal saya. Saya masih kenal Dagang, tapi tak tahu sama ada Dagang mengenali saya ataupun tidak. Saya masih ingat Dagang. Dan Samsinah Husin. Terima kasih puan. Ini Dr. Samsinah ni former Universiti Melayu punya pensyarah ni. Terima kasih Prof for coming here. Maaflah saya tak pandai cakap Prof. Takat ni yang saya boleh cakap. Terima kasih. Sila give some feedback if you want to comment anything. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi datang ni, iaitu lebih kurang Profesor Samsinah Husin, former Profesor di Universiti Melayu, dan juga kepada saudara Dagang, yang ini kawan lama juga saya kenal ni, dan juga coach, ada dia coach dan konsultan Muhammad Yunus, dan sekarang ni Cik Azizul ni pun coach dah sekarang. Sekarang ni mungkin Cik Azizul dengan SMB Bank. Terima kasih banyak-banyak. Please share what I'm talking here for the benefit of the mankind. InsyaAllah mudah-mudahan Allah tambah lagi rezeki kita, Tuhan bagi kesihatan yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan besok. Saya mohon maaf, silap cakap, laju cakap, lambat cakap, tak pandai cakap, tak jelas cakap. Itulah kelemahan saya. Bimbingilah saya. Yang terbaik itu semua daripada Allah. Yang silapan itu hak saya. Mohon maaf, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.